Baik, kita nak menetapkan target untuk mata pelajaran. So yang ketua panitia uruskan, maka masukkan pendrive, folder yang ada dalam pendrive bernama data FT ke 2013. Jadi ini folder dia, data FT ke 2013. Okey, tekan enter. Ini merupakan file-file yang terkandung di dalam pendrive. Kemudian berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan PPD, jadi rujuk file PDF yang bernama Analisis PMR 2013 target. Jadi kalau kita lihat balik folder tersebut, kita akan dapati ada satu file PDF yang namanya ialah Analisis PMR 2013. Okey. Jadi bila kita tekan pada file tersebut, maka paparan ini akan keluar. Jadi saya ambil contohlah, kita ambil matematik di sini. Okey. A ada asrama 173 orang, B 30, C 34, D 34 dan E kosong. Jadi maksudnya tak ada orang yang gagal. Okey. Jadi untuk memulakan, kita akan perhatikan di sini. Buka file yang bernama HC2 Auto T3 subjek. Jadi subjek ini akan terpulang nantilah subjek apa. Okey, dengan double klik file tersebut. Dan pastikan mata pelajaran yang terpapar adalah betul. Okey, kita pergi balik ke folder dan kita dapati bahawa ini dia merupakan file yang kita nak buka, iaitu HC2 Auto Mathematics. Okey, klik 2 kali pada file tersebut, paparan ini akan keluar. Jadi di sini cikgu pastikan mata pelajaran matematik di sini, kalau matematik lah. Kemudian senarai nama ini adalah mengikut kelas dan ikut objek. Dan susunan markah teori akan keluar di sini. Okey. Lepas tu kita lihat antara shortcut yang boleh digunakan adalah seperti berikut. Iaitu Ctrl T untuk menyusun markah teori dari paling tinggi ke paling rendah. Ruang tambah markah untuk menambah markah sehingga target yang telah ditetapkan kita tetapkan. Ctrl N adalah untuk menyusun nama pelajar mengikut kelas dan objek. Balik ke file Excel tadi. Okey, kita tekan Ctrl T untuk susun markah teori dari tinggi ke rendah. Jadi tekan butang Ctrl, tekan lepaskan, lepas tu tekan T. Jadi kita dapati bahawa ada 2 orang tak ada markah. Dan 2 orang ini merupakan orang dari budak baru masuk sekolah kita. Kita belum dapat lagi markah dia lah. Okey, lepas tu kita akan lihat di sebelah kiri ada kedudukan di sini 1, 2, 3. Jadi kalau kita tak kira ini 2 orang, kita start dengan nombor 3. Jadi 173, kita kena tambah lagi 2, 175. Jadi maksudnya kita akan tambahkan markah di sini supaya dia jadi 175. Jadi mula-mula sebab markah dia sudah 100, maka kita tak boleh tambah apa-apa markah lah, kita hanya bagi kosong saja. Yang sini 99, kita tambah 1 markah, 1 markah, 1 markah. Di sini kita kena tambah 2 markah. Nak jadikan dia maksimum, jadikan maksimum. So di sini markah minimum adalah 6. Tapi disebabkan mereka sudah sampai maksimum, maka markah dia boleh dikurangkan. Tak bolehlah kita katakan tambah 6. Cikgu akan dapati bahawa di sini markahnya sudah melebihi 100. Jadi tak logik. Jadi cikgu perlu masukkan dia, jadikan dia maksimum. Okey, di sini kita akan tambahkan berdasarkan markah dia. Okey, jadi kita akan tambahkan markah dia supaya dia jadi maksimum. Maksimum. Okey. Dan di sini 6 untuk dia maksimum. Jadi di sini kita boleh 7, boleh 6. Jadi terpulang pada cikgu lah. Okey, kalau cikgu rasa dia boleh ada ruang tambahan, cikgu bagi markah lebih lah. Kalau cikgu rasa dia tak ada lagi, sekurang-kurangnya kita bagi 6. Jadi di sini saya ambil markah yang sekurang-kurangnya 6. Okey, jadi kita tambah markahnya. Jadi markahnya akan jadi semakin kurang. Dan kalau boleh kita janganlah semua 6 saja. Kita hendakkan dia ada ruang yang lebih. Okey, katakan kita mula dari sini, kita bagi 7 ke. Okey, jadi supaya
dia ada ruangan yang lebih lagi untuk dia berpotensi untuk memperoleh markah tinggi. Sehinggalah kita dapati bahawa markahnya sudah kurang daripada A, ya. Okay. Jadi cikgu kena berfikirlah markah apa yang sesuai untuk dia. Di sini kita bahawa dapati sudah ada 80 di sini, kita kena tambah lebih sikit, 13. Dah sini tak boleh sebab dia sudah maksimum 80. Okey, jadi sini akan tambah 15. Okey, jadi di sini kita dapati nombor kita hanya sampai 107. Jadi kita kena lebihkan tambah markah di sini supaya bilangan orang yang dapat A adalah sebanyak 173 orang. Jadi di sini kita perlu 175. Kerana di depan di sini ada 2 orang tak ada markah. Jadi setelah siap nanti kita akan gunakan kekunci Ctrl N untuk susun nama budak. Jadi sekarang kita tekan Ctrl dan tekan N, lepaskan. Jadi sekarang dapati bahawa ikut tingkatan J, 3J, dan nama-nama murid adalah ikut alphabet order. Jadi sekarang yang ini boleh dicetak keluar dengan pergi ke print. Okey, cikgu tengok dulu print preview. Ini gambaran dia. Okey, print preview. Untuk page-page yang berikutnya, tengok berapa page yang cikgu perlu cetak. Okey, dah habis ni. Jadi maksudnya 7. Okey, jadi cikgu cetak keluar halayan ini untuk diberi kepada guru mata pelajaran yang mengajar kelas masing-masing. Okey, jadi balik kepada folder tu dan sekarang kita akan buka lampiran 1. Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, pastikan ruang tambah markah diisi untuk menjadi target seperti yang ditentukan. Markah sekurang-kurangnya 6 telah ditetapkan kecuali markah target lebih dari 100. Jadi bilangan tambah markah adalah terpulang pada cikgu lah. Okay? Tapi sekurang-kurangnya 6 markah. Dan kadang-kadang tambahan markah adalah lebih 10, 20, tak tentu. Okay? Dan pastikan bilangan A, B, C, D, E telah mengikut file analisis. Tekan butang di bawah tab untuk memaparkan analisis. Jadi kita lihat balik di sini. Kalau kita nak tengok analisis, kita akan tekan tab di bawah sini. Jadi di sini ada bilangan 124 saja. Jadi tak cukup lagi. A di sini tak cukup. Jadi kita kena balik ke sini. Teruskan kita punya proses untuk bertambah markah. Okay. Ingat lagi Ctrl T untuk susun balik ya. Okay. Ctrl T untuk susun balik. Kita akan buat semula. Okay. Setelah A cukup, kita akan tambah markah untuk B, C, dan yang sumber gagal ini akan jadi sumber lurus. Okay. Dan kita tengok analisis di sini. Okay. A berapa, B berapa, dan ini mesti mengikut apa yang telah ditetapkan di sini, iaitu A 173 orang, B 30, C 34, D 34, dan E kosong. Okay. Dan susun balik dengan Ctrl N. Susun balik budak itu dengan Ctrl N dan print out untuk cikgu kelas, cikgu yang mengajar kelas. Okay. Di sini kita akan cetak halayan TOV dan target untuk rujukan guru mata pelajaran kelas masing-masing. Guru mata pelajaran kelas masing-masing akan mengisi markah TOV dan target ke dalam file lampiran 1F123. Isi sendiri ya. Jadi setelah siap, guru mata pelajaran akan menyimpan file tersebut dengan nama yang berlainan. Contohnya lampiran 1F3J. Okay, kita balik kepada folder tadi.
Dan kita sekarang akan buka lampiran ini ya, file ini. Okey, tekan enter. Baik, di sini kita akan masukkan kelas. Cikgu kena type lah, katakan kelas mana, 3J, maka saya akan buat 3J. Okey, cikgu boleh gunakan huruf besar 3J. Kemudian tahun 2013. Kemudian nama guru, guru mata pelajaran di sini, nama dia itu okey. Dan di sini nama penuh pelajar. Jadi untuk memperolehi nama penuh di sini, okey, kita balik kepada folder pendrive tadi. Kita ambil folder yang bernama Form 3 2013. Sama juga kita tekan enter. Okey, jadi di sini adalah nama dia dan sekarang kita akan highlight ya. Tekan shift dan tekan page down ataupun arrow key untuk highlight nama pelajar 3J. Lepas tu tekan Ctrl C untuk copy. Okey, dan kita kecilkan dia. Dan untuk paste, kita pergi ke home. Paste, ambil paste value. Jadi dia akan pastekan value dia. Lepas tu jantina pun serupa. Okey. Jadi sekarang kita balik ke file tadi, iaitu form 3. Dan tadi nama saya ambil, sekarang kita ambil jantina di sini. Okey, tekan shift, page down. Shift jangan lepaskan ya. Page down, page down. Ada lagi J ya. Jangan page down lagi ya. Gunakan arrow key down untuk highlight. Lepas tu tekan Ctrl C untuk copy dan balik semula kepada file tadi. Paste, paste value. Okey, sudah selesai. Jadi di sinilah ruang TOV yang perlu diisi oleh guru mata pelajaran. Okey, jadi tadi cikgu sudah bagi senarai nama keseluruhan. Jadi cikgu kelas kena isilah TOV dengan target di sini. Okey, setelah isi nanti paparan akan keluar. Okey, kita ambil contoh, kita lihat balik apakah kandungan SC3 di sini ya. Jadi susunan ni TOV 92, ETR 98. Jadi maksudnya yang pertama kali yang budak lampiran di sini 98 dan target. Okey, target adalah apa? Kita lihat balik di sini S2 9298. Okey, balik semula ke tadi 9298. Ini 98, ini 92. Okey, setelah anda isi di sini, anda boleh pergi ke bawah tab di sini 2013. Nampak dia akan keluar auto di sini ya. Jadi cikgu boleh pilih subjek nanti lah. Kod subjek cikgu boleh pilih di sini. Sebab matematik ada 50, jadi saya pilih 50 matematik. Nama saya akan keluar secara auto. Kelas sudah ada dan maka dia akan terpapar di sini. Okey, jadi cara tempat kita masuk adalah di sini. Maka dia. Jadi siapkan habis semua. Lepas tu pergi kepada klik di sini, save as, pergi ke Excel workbook. Okey, dan sekarang kita letakkan cursor pada isi sendiri di sini. Kita boleh letakkan matematik, kemudian tingkatan 3J. Okey, jadi dengan cara itu kita akan selaras lah semua. Okey, save. Okey, so lain kali nanti kita buka file ini lah. Kita tak perlu lagi buka file yang isi kosong di sini. Okey. Jadi setelah siap nanti kita akan lihat apa kita nak buat nanti. Okey. Jadi setelah telah dinamakan, maka kerjasama dari cikgu-cikgu untuk menjayakan projek ini amat pihak sekolah hargai. Jadi sekian. Terima kasih.